Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. MAIPS menjunjung syiar memaju ummah. Salah sila Perlis, segalanya Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar kita di mana saja berada. Jadi alhamdulillah untuk kali ini kita bertemu dalam episod ke-43 membawakan suatu perbincangan tentang agama atau lebih tepat lagi berkenaan dengan fatwa, tetapi ditinjau daripada satu perspektif sosio agama dan juga sosio budaya yang menjadi sebahagian juga kepada apa yang dikatakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini, beliau adalah merupakan seorang tetamu yang sekali lagi adalah merupakan antara semacam juga kita katakan macam pengasas kepada salah sila Perlis juga. Dan beliau adalah merupakan ahli Majlis Mesyuarat MAIPS, merangkap ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Dan orangnya tak lain tak bukan adalah yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman Elias Dahlan. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita kata kali ini kita kata macam biasa. Ya. Cumanya pada kali ini kita akan mengangkat satu tajuk berkenaan dengan fatwa. Ya. Yang biasanya orang melihat daripada dimensi agama. Yang memang betul. Tapi pada masa yang sama kita hari ini banyak menggunakan satu paradigma atau satu perspektif yang dikatakan sosio agama. Ya, berkaitan dengan kita lah. Jadi untuk itu insya-Allah pada kita hari ini tajuk yang kita akan bincangkan berbunyi meninjau semula atau meninjau kembali Fatwa MAIPS pada tahun 1988. Jadi tajuk ini akan membawa kita kembali lebih kurang berapa puluh tahun tu, Doktor? Lah ni 2024. Ya. 88. Ya. Berapa tu? 88, 98, 98, 2008, 2008, 2018, 36 tahun. Ya, hampir 36 tahun yang kita kata lampau lah. Lama tu. Ya. Dan kita kata kenapa isu ini diangkat kerana ia juga berkaitan dengan beberapa perkembangan yang berlaku pada kita hari ini. Okey. Jadi untuk kita memulakan kita punya perbincangan podcast kita pada kali ini, apakah yang dimaksudkan dengan Fatwa MAIPS tahun 88? Ya. Mohon Dr. Sudi memperjelaskan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Haji Hazman bin Hassan. Kalau dari di MAIP itu dia merupakan timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Beliau juga merupakan rakan sejawat saja di tempat bekerja kami di Universiti Utara Malaysia, Sintok. Lebih khusus lagi di School of Language, Civilization and Philosophy, SLCP. Sebagaimana yang Dr. Hazman sebut tadi, bahawa latar fatwa yang kita nak lihat 1998 ini sebenarnya ada latar dia yang tersendiri lah. Kan, sebagaimana ayat Al-Quran dia ada sababun nuzul, kalau hadis dia ada sababur wurud, kan. Jadi fatwa ini juga sebagaimana yang kita tahu bahawa sifat fatwa itu dia perlu kepada ada isu, kemudian diangkat isu tersebut, kemudian dibincangkan, kemudian diselesaikan isu yang berbangkit lah. Itulah yang ada di dalam Al-Quran pun, bila mana umat Islam memohon fatwa daripada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menjawab fatwa tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu sendiri. Okey.
Kalau kita tengok kepada fatwa 1998 ini, 1988 ya. tersasul. Mungkin ada dokumen bersejarah yang kata doktor nak saya pernah share dah tunjukkan. Share dah keputusan dia 1998 punya fatwa ini ialah tajuk dia ialah keputusan fatwa mengenai ahli sunnah wal jamaah. Ya. Itu mungkin kalau kita dapat bantuan daripada rakan teknikal kita untuk kita zoom kan muka hadapan dan beberapa muka yang ada di dalam fatwa ini. Jadi warnanya kuning bertulisan Jawi. Ya. Dan ia melambangkan suatu hasrat diraja. Betul. Di sebalik fatwa ini ya. Sebab yang ni memang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Okey, cuba doktor tunjukkan apa nama? Okey, jadi ini kita kata lebih dan kurang kita punya macam satu risalah kecil atau suatu buklet lah. Kita kata lebih kurang ada berapa muka di situ? Ada, kalau isinya sahaja tidak termasuk kulit depan dan kulit belakang itu ada 1, 2, 3, 4 sahaja. 4 muka sahaja. 4 ketemu yang bersaiz kecil beginilah. Betul. Okay. Jadi inilah fatwa bersejarah yang kita akan bincangkan bersekali dengan isinya yang tersurat dan latar belakangnya yang tersirat. Betul. Okey. Mungkin doktor nak kongsikan secara secara sepintas lalu apakah matan fatwa tersebut. Okey, boleh. Kalau kita tengok kepada fatwa ini, dia terbahagi kepada 3 segmen lah. Okey, 3 segmen. Segmen yang pertama berkaitan dengan takrifan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Kemudian secara bahasa, kemudian secara istilahnya. Itu segmen yang pertama berkaitan dengan istilah. Yang kedua ialah berkaitan dengan pendirian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan juga pendirian Jawatankuasa ketika itu Jawatankuasa Syar'iyah. Nama Jawatankuasa Fatwa ketika itu sebelum 2006 adalah Jawatankuasa Syar'iyah Negeri Perlis. Kemudian sekaligus pendirian Negeri Perlis juga. Merupakan berkenaan dengan mazhab fiqh. Mazhab fiqh yang diambil kira dalam pembikinan fatwa. Dalam pembuatan fatwa, keputusan suatu fatwa, bagaimana ia dipilih lah, dia diambil, disedut daripada pandangan-pandangan fiqh daripada mazahib al-arba'ah itu sendirilah, mazahib al-fiqhiyah itu sendiri. Dan segmen yang ketiga ialah berkaitan dengan sumber yang Islam. Sumber ambilan hukum itu sendiri. Diperjelaskan 1, 2, 3, 4, 5 yang kita panggil sebagai macam method lah, method pengambilan hukum. Itu 3 segmen yang saya kira sangat lengkap dan komprehensif bagi menunjukkan apa itu maksud ahli sunnah wal jamaah itu. Yang kalau kita tengok sedikit latar itu, ialah latarnya adalah berkaitan dengan 2 perkara lah. Tak apalah, saya sebut sedikit dahulu. Yang pertama ialah berkaitan dengan perkataan ahli sunnah wal jamaah di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis. Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah di dalam enactment pentadbiran agama Islam 1963 menjelaskan daripada awal lagi, telah menjelaskan bahawa sumber ambilan fatwa itu sendiri adalah berasaskan ataupun bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum 2006, sebelum itu dan As-Sunnah. Tetapi penambahbaikan telah berlaku pada enactment itu sendiri, dan pindaan telah berlaku pada 2006 dipindah, bukan dan atau As-Sunnah. Begitu, agar kita dapat bezakanlah. Kadang-kadang kita ambil pandangan itu daripada sumber Al-Quran sahaja, atau kadang-kadang kita ambil daripada sumber As-Sunnah, ataupun kedua-duanya sekali. Begitulah latarnya. Kalau saya boleh kongsi sedikit, apa dia segmen yang pertama? Kan? Begitu Hasrat. Yang pertama ialah pengertian. Pengertian bahasa dan istilah. Dalam fatwa ini
Saya jelaskan sekali lagi bahawa fatwa ini mengenai takrifan Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya takrifan fatwa, keputusan fatwa mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ialah takrifan dia. Pengertian as-sunnah ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takrifan yang diberikan di dalam fatwa inilah. Apa itu as-sunnah? Ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian penakrifan jamaah. Sebab ahal tu kita tahulah, kan, ahli lah, kan. Perkataan sunnah jamaah kemudian ialah kumpulan sahabat dan tabi'in yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengertian dari sudut bahasanya lah pada kedua-dua perkataan tersebut. Dan kemudian datang perenggan yang ketiga ialah pengertian Ahlussunnah wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para sahabat yang sepakat di atas kebenaran yang nyata dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah takrifan yang dipilih dan diberikan oleh Jawatankuasa Syar'iyah ketika itu, Jawatankuasa Syar'iyah Negeri Perlis, bagi menakrifkan apa yang dimaksudkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu segmen yang pertama. Baik. Segmen yang kedua lebih menarik lagi. Betul. Sebab dia berkaitan dengan fatwa. So sebagaimana kita faham, bila fatwa itu maksud dia ialah ikhbar an hukm syar'i. Okey, dia adalah satu pengkhabaran bagi menjelaskan tentang hukum syarak. Hukum syarak ini terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama kita panggil ahkam i'tiqadiyah. Hukum juga, hukum syarak juga, tetapi hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, pegangan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ahkam amaliyah. Kita panggil ahkam amaliyah. Maksudnya dia kehidupan interaksi manusia sama ada dengan Tuhan, dengan manusia yang lain, dengan alam. Itu kita panggil, dan itu dibincangkan dalam bab fiqh lah, kita panggil ahkam amaliyah. Dan yang ketiga ialah ahkam akhlaqiyah tahdhibiyah atau tahdhibiyah akhlaqiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan etika, akhlak, moral dan sebagainya lah, kan. Itu yang ni. Tetapi dia lebih sinonim bila kita sebut fatwa itu dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan ahkam amaliyah lah. Jadi diperincikan berkenaan dengan tadi sumber tadi, dia reflect kepada yang sumber ambilan hukum tadi tu, iaitu merujuk kepada Al-Quran dan atau As-Sunnah. Itu bagaimana? Adakah dia direct daripada raw material Al-Quran dan Sunnah, ataupun dia ada proses-proses dan prosedur-prosedur yang lain yang perlu dilalui melalui pandangan-pandangan fiqh berdasarkan mazhab-mazhab, pandangan-pandangan ulama mu'tabar, fuqaha mu'tabar daripada zaman sahabat lagi. Kan, zaman sahabat, kita panggil fuqaha us-sahabah. Kan, para faqih dalam kalangan sahabat. Kemudian tabi'in pun ada dia punya fuqaha dia. Kan, begitunya tabi'in dan seterusnya sampai ke hari inilah. Dia berbunyi begini, mazhab fiqh. Ini kena jelas yang ni. Mazhab fiqh ialah aliran hukum syarak yang sah didasarkan di atas tafsiran tertentu terhadap nas-nas syarak oleh ulama mujtahidin mengikut kaedah istinbat yang mu'tabar. Yang tu dulu mereka memberi satu pengiktirafan jelas tentang peranan faqih. Siapa pun dia. Sebab tu dijelaskan mazhab faqih dan mazhab mereka. Maksudnya bila dah school of thought, kita panggil school of thought, kan, satu individu yang mempunyai kaedah tertentu dalam menistimbat hukum, dan akhirnya anak-anak murid dia ikut dan membina, membangunkan kaedah tersebut sebagai salah satu aliran pemikiran ataupun sebagai satu mazhab lah yang diikuti. Begitu yang pertama. Majlis tidak, yang ni jelas sekali. Majlis tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu. Perlu berjelaskan, majlis tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu. Bukan tidak langsung terikat dengan mazhab.
Bukan tidak merujuknya, bukan tidak memanfaatkannya, bukan tidak menghargainya, bukan tidak menyanjungnya. Cuma tidak terikat dengan satu-satu mazhab tertentu. Okey, yang tu di dalam mazhab mana pun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu dari kitab Allah atau sunnah Rasulnya atau jamaah sahabah Rasulullah SAW, maka majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Saya rasa jelas sangat-sangat dah. Kan? Jelas sangat-sangat. Adapun ini yang kita panggil mazhab al-arba'ah ni. Maksudnya tadi keseluruhan mazhab. Yang saya sebut tadi daripada pandangan fuqaha tersebut, ada anak murid dia, ada orang yang mengambil pakai pandangan-pandangan tersebut. Jadi ada pun mazhab-mazhab seperti Hanafi. Maksudnya Hanafi lah di sini, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Pada pandangan rasmi majlis adalah terhitung di dalam mazhab-mazhab yang muktabar, yang tergolong di dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sudut fiqhnya. Itu. Maksudnya majlis, seterusnya juga jawatankuasa syar'iyah ketika itu mengiktiraf keempat mazhab muktabar yang kita panggil sampai sekarang adalah. Kalau pengkaji-pengkaji dan penuntut ilmu dalam konteks syariah ataupun fiqh ini, kita akan belajar di sana ada mazahib al-mu'tabar yang sampai sekarang ada. Kan 4 mazhab itulah, al-arba'ah itu. Dia ada mazhab yang 4 mazhab yang 4. Dia ada, sebenarnya dia bukan 4 mazhab tu saja, banyak mazhab yang lain. Tetapi disebabkan asbab tertentu ataupun faktor-faktor tertentu, mazhab itu pupus. Tetapi pandangan mereka masih ada. Dalam rekod. Dalam rekod. Yang kita panggil sebagai dalam konteks istilah bahasa Arab, dia dipanggil al-madhahib al-mundarisah ataupun al-mundathirah. Dia pupus dah sebagai satu mazhab. Sebab apa? Satu, mungkin tidak dikuatkan dengan faktor politik. Macam mazhab Hanafi, dia dikuatkan oleh faktor, maka berkembang mazhab tersebut. Dua, disebabkan mungkin anak murid dia makin lama makin kurang dan sebagainya, akhirnya tak ada pengikut. Kemudian yang ketiga ialah mungkin di sudut karya, kitab-kitab yang memang khusus membicarakan tentang pandangan mazhab tersebut dan dikembangkan dalam perbincangan anak-anak murid dia yang selepas itu. Ini. Okey. Jadi yang ni kita nak jelaskan bahagian kedua. Ini lama sikitlah. Minta maaf lah. Bahagian kedua. Okey. Kemudian majlis bahagian ketiga, Majlis Agama Islam Perlis memang berpandu kepada mazhab-mazhab itu. Dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang ada alasan daripada Al-Quran, As-Sunnah dan jamaah sahabat Rasulullah. Okey, ini baru akhir bahagian kedua. Okey. Baik. Okey. Yang tu yang inilah. Kemudian dia datangkan pengertian ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, pengertian ahli sunnah wal jamaah tadi tu. Tapi anda tak nilah, yang ni dia bersambung dengan yang tadi tu. Kenapa takrifan tersebut dipilih? Ada sandaran dia berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis-hadis lah. Yang saya nak mention yang di ujung sekali ialah method itu. Method pengambilan hukum syarak itu sendiri dari konteks fiqh itu, dalam fatwa ini menjelaskan dalam menimbang untuk mengeluarkan sesuatu fatwa, jawatankuasa syar'iyah berpandukan fatwanya itu atas dasar-dasar yang di bawah. Ini mengikut keutamaan seperti berikut. Yang pertama ialah Quran Karim, yang kedua hadis sahih, kemudian ijma' sahabah, fatwa sahabah yang lebih hampir kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis mursal dan dhaif, kemudian qiyas ketika darurah, masalih mursalah, sadduz zara'i', istihsan dan istishab, uruf, dan akhir sekali ialah qawaid fiqhiyah. Jadi itulah
3 segmen yang secara jelasnya terzahir daripada fatwa mengenai ahli sunnah wal jamaah yang telah dikeluarkan pada tahun 1988. Sebab itulah fatwa pada tahun 88 ini adalah merupakan fatwa yang bukan sebarang fatwa. Ya. Tapi ia membentuk sebenarnya hala tuju kepada pemikiran Islam. Betul. Malah kita kata hala tuju kita kata ulil amri. Ya. Dalam kata negeri perkelih bagi hal ehwal Islam khasnya, dan juga dalam keseluruhan perkara khususnya yang melibatkan juga pembinaan tamadun. Betul. Dalam kata negeri perkelih sampailah ke hari ini. Dan satu lagi saya nak mention di sini ialah nak angkat bahawa saya merujuk kepada minit-minit mesyuarat. Betul. Sebelum fatwa ini dikeluarkan. Ya. Mereka mengambil masa hampir setahun untuk bincang betul-betul, memperhalusi apakah sebab benda ni tak boleh dalam sehari dua mesyuarat kemudian keluarkan betul, sebab benda ini akan direkod sebagai satu sumber yang menjelaskan tentang dasar dan polisi agama negeri itu sendiri. Itu yang sangat-sangat mereka teliti dan perincikan, dan kita sepatutnya berterima kasihlah dengan ahli Jawatankuasa Syar'iyah yang ketika ini berbincang betul-betul, walaupun dalam bilangan yang kita boleh kata tidaklah banyak, tidaklah ramai kan. Mungkin dalam keadaan yang sangat sederhana juga. Bukan dalam keadaan misalnya kita memiliki kepustakaan, memiliki kepustakaan yang katakan ribu-ribu bukunya atau kitabnya atau ilmunya, tetapi yang ada adalah satu kekayaan wawasan yang berfikiran sangat futuristik. Sangat kita kata mendahului zaman. Jadi ini antara perkara-perkara yang menjadikan tercetuslah episod pada kali ini. Dan kita harap para pendengar dan para penonton kita masih setia bersama-sama dengan kita, kerana kita kata ini satu perbahasan yang jarang-jarang sekali kita dengar, jarang-jarang sekali kita dapat memperhalusi. Okey, baik. Kalau saya mohon untuk bertanya lagi, dalam negeri perkelih ada tuannya. Dan tuan yang paling besar sekali adalah apa yang disebut sebagai institusi Raja Wangsa Jamaludin, iaitu raja-raja kita lah. Okey, jadi di sebalik fatwa juga wujud peranan raja-raja pemerintah. Jadi bolehkah doktor menghuraikan perkaitan, pertautan, kesinambungan atau simbiosis antara Raja Melayu yang memerintah, iaitu Wangsa Jamaludin, dengan institusi fatwa dalam kata negeri perkelih? Dipersilakan. Okey. Soalan yang saya kira sangat bertepatan lah dengan tajuk yang dipilih pada malam ini lah, berkaitan dengan fatwa mengenai ahli sunnah wal jamaah yang dikeluarkan pada 1988. Kalau kita tengok latar pada tahun 1988 itu sendiri, raja pemerintah ketika itu adalah almarhum Said Putra, Tuanku Said Putra Ibni Said Hasan Jamaludin, yang lama baginda berada di atas tahta sehingga tahun 1945 sehingga 2000 lah, iaitu 55 tahun. Kemudian pada tahun 1988 itu sendiri, 87, 88, 89 itu, ketika almarhum Tuanku Said Putra yang menjadi raja pemerintah ketika itu, yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS ketika itu ialah Tuanku yang Duli yang teramat mulia, Duli yang maha mulia, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Tuanku Said Putra Jamaludin, iaitu raja kita sekarang. Kita sekarang. Maka
oleh sebab yang dipetua adalah seorang raja, maka sebab itu disebut tuanku yang dipetua. Tuanku yang dipetua. Ya, jadi maknanya kita kata khususnya berkenaan dengan fatwa tahun 88 ini, ia adalah merupakan sebahagian daripada macam kita kata legasi pemerintahan Tuanku Syed Putra Jamaludin dan yang berperanan baginda adalah monumental dalam mencetuskan usaha-usaha untuk menerbitkan fatwa ini dan seterusnya mengkanunkannya adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah sekarang, iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin merangkap ayahanda kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaludin. Dan sebenarnya kalau dalam konteks fatwa menariknya peranan Tuanku Raja itu sangat signifikan. Mungkin lain-lain negeri lain-lain cara tetapi bagi kata negeri Perlis, inilah apa yang doktor akan kongsikan, iaitu kalau merujuk kepada tata cara lah, yang kita panggil prosedur. Betul. Bagaimana sesuatu proses pembikinan fatwa itu berlaku. Sebab kita semua faham bahawa urusan berkaitan dengan agama Islam adalah urusan di negeri. Kan? Mereka ada enactment mereka sendiri dan sebagainya. Dan Raja-Raja Melayu adalah ketua agama Islam di negeri masing-masing. Termasuk juga yang di Pertuan Agong masih kekal menjadi ketua agama Islam bagi negerinya. Kan? Betul. So kalau kita tengok kepada tata cara itulah, kita panggil macam prosedur lah. Prosedur. Dan prosedur ini bukan prosedur yang biasa-biasa, dia memang termaktub di dalam enactment. Bagaimana peranan dan sebagainya itu. Dia ada 5 kita panggil 5 peranan dan fungsi. Raja pemerintah yang dimainkan penerbitan atau pengeluaran sesuatu fatwa. Dalam proses pembikinan sesuatu fatwa lah. Okey. Yang pertama ialah berkaitan dengan pelantikan ahli jawatankuasa fatwa itu sendiri. Kalau dulu, kalau sebagaimana yang saya sebut dari sudut sejarahnya, sebelum 2006 itu ahli jawatankuasa fatwa itu dipanggil dengan nama yang memang ada di dalam enactment Tadbiran Agama Islam sejak daripada 1963 lagi. Dengan namanya sekali, dengan bilangan ahli keahliannya, peranannya dan sebagainya, semua disebut di dalam enactment tersebut lah kan. Jadi yang pertama ialah baginda memperkenankan pelantikan ahli jawatankuasa syar'iyah. Yang kalau saya nak mention di sini ialah, maksudnya adalah merupakan kuasa budi bicara baginda, kuasa prerogatif baginda untuk memperkenankan atau sebaliknya berkenaan dengan pencalonan individu-individu atau tokoh-tokoh untuk menjadi AJK jawatankuasa syariah negeri Perlis ataupun AJK fatwa negeri Perlis pada masa itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua ialah baginda boleh menitahkan pada firasat baginda sendiri kepada sahibu as-samahah mufti untuk mengeluarkan sesuatu fatwa pada sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum syarak. Maksudnya direct, top down punya approach. Pendekatannya top down. Maksudnya baginda sebagai raja dan ketua agama, dia faham tentang tanggungjawab dan peranan baginda sendiri sebagai ketua agama, dan dia rasa bahawa satu-satu isu itu perlu dikeluarkan fatwa agar menjelaskan kekusutan dan kekeliruan yang berlaku. So dia baginda boleh titahkan terus untuk diadakan sidang untuk dibincangkan dan dikeluarkan satu fatwa pada satu-satu masalah tersebut. Okey, itu yang kedua. Peranan kedua. Yang ketiga ialah jika mufti, dia maksudnya sesuatu masalah itu akan macam mana pun akan datang pada pengetahuan mufti negeri, kan, mufti kerajaan negeri lah kan? Dan mufti itu dia kalau ada isu dia boleh selesaikan kalau dia mampu untuk selesaikan. Tapi dalam beberapa keadaan dia sendiri tak boleh nak selesaikan. Bila dia tak boleh selesaikan, dia kena bawa kepada
dan bawa menghadap kepada tuanku dan maklumkan kepada tuanku untuk mendapat perkenan tuanku. Bahawa Jawatan Kuasa Syariah akan memulakan penyelidikan dan perbahasan berkenaan dengan sesuatu topik atau isu yang berbangkit tersebutlah, berkaitan dengan hukum syarak. Itu yang pun sekali lagi memerlukan perkenan baginda. Perkenan baginda. Kalau baginda tidak memperkenankan untuk itu dibincangkan atau itu dijadikan fatwa, maka berhentilah di situ. Betul. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat ialah selepas selesai perbincangan tersebut kan, dan mendapat keputusan di peringkat Jawatankuasa Syariah itu sendiri, di peringkat kalau ikut yang lama lah kan, kemudian dibawa ke majlis untuk diperakukan, untuk dibincangkan. Kalau dulu untuk diluluskan, sekarang untuk diperakukan lah kan. Kemudian dah bincangkan lah, maksudnya di dua tahap lah, tahap Jawatankuasa Syariah ataupun Jawatankuasa Fatwa, kemudian dibawa ke majlis kan. Kemudian dibawa menghadap kepada tuanku Raja lah, dan untuk memohon ampuni limpah perkenan untuk dipersetujui berdasarkan persetujuan yang telah dikeluarkan oleh majlis itu sendiri lah. Itu yang keempat. Dan yang kelima ini ialah anda kira satu benda yang sangat menarik lah kan. Dalam apa-apa mesyuarat, kita ada sebulat suara ataupun majoriti. Dalam keadaan sebulat suara tu maksudnya majoriti yang hampir 100% lah. Sebulat suara tu 100%. Tapi kita kata majoriti berarti yang bersetuju itu lebih banyak daripada yang tidak bersetuju. Betul. Dalam keadaan ini, sekiranya berlaku keadaan ini, fatwa tersebut perlu dipersembahkan kepada baginda tuanku, dan baginda tuanku akan memutuskan. Maksudnya dalam kes di mana majoriti itu tidak wujud. Sebulat suara jauh sekali. Bahawa ahli-ahli mesyuarat telah berusaha tetapi masih gagal untuk mencapai satu kesepakatan. Jadi dia ada majoriti tapi masih ada perselisihan pendapat. Dia tidak sebulat suara. Maksudnya contoh pada satu isu, kita katakanlah kalau ada 10 orang kan, 10 orang jawatankuasa, ahli jawatankuasa tersebut kan, 8 orang tak bersetuju, seorang tak bersetuju, 2 orang tak bersetuju. Maka itu dikira sebagai majoriti lah kan. Maka Datuk Mufti ketika itu akan persembahkan kepada tuanku untuk tuanku menjadi kata putus lah, pemutus kepada fatwa tersebut lah. Itu. Jadi kalau tak ada majoriti, lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Tuanku boleh menjadi berperanan sebagai kata putus tersebut untuk baginda memilih pandangan mana yang mengeluarkan satu titah pemutus. Jadi maknanya sekali lagi seni dan juga seni pemerintahan Melayu ini berperanan dalam menjaga agama, khasnya berkenaan dengan fatwa seperti mana yang Doktor kongsikan tadi itulah. Dan satu benda yang menarik lah, maksudnya kalau kita tengok kepada peranan dan fungsi yang terakhir itu, dia tidak boleh datang dalam bentuk tuanku itu sendiri tak ada maklumat dan tidak menguasai sesuatu isu yang dibincangkan tersebut. Itu latar yang sangat kita kena angkat dan kita kena zahirkan lah, bahawa peranan Tuanku Raja itu sendiri dalam konteks hukum syarak bukan peranan biasa-biasa. Sebab dia yang akan menjadi kata putus yang terakhir. Dan sebagai tanggungjawab dia kena betul-betul faham dan jelas tentang isu yang berlaku dan apa latar dia. Begitu. Sebab tu mungkinlah kalau kita boleh memetik sejarah misalnya yang walaupun sangat bersahaja, walaupun tidak ditonjolkan dalam mana-mana keadaan, tapi bukan satu pihak yang misalnya yang menyebutkan bahawa almarhum Tuanku Syed Putra sendiri ada banyak input berkenaan dengan agama yang membentuk satu perspektif macam kita kata perspektif fik baginda lah.
dan kebolehan ini juga diwarisi oleh anak-anak baginda, iaitu dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja kita sekarang. Tuanku Syed Sirajuddin, ya. Betul. Jadi mudah-mudahan akan diteruskan lagi oleh dulu Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja, dan juga Yang Amat Mulia Waris yang kedua, dan begitulah berikutnya dan juga berikutnya. Alhamdulillah. Jadi itu bagi negeri lain kita mungkin tidak dapat nak memperjelaskan, tapi bagi di Perlis tadi tidak kurang daripada 5 peranan seorang raja pemerintah dalam fatwa. Betul. Dalam fatwa, ya. Jadi maknanya kita kata sama ada nampak tak nampak, langsung ataupun tidak langsung, tapi itulah peranannya. Okey, fatwa juga ada undang-undang sebagai punca kuasa yang memperuntukkannya dalam kita kata negeri Perlis ini. Apakah perundangan yang menjadi sumber kepada fatwa tersebut? Okey, dari sudut punca kuasa lah kita kata. Punca kuasa ni sebagaimana yang saya jelaskan tadi lah, bahawa telah termaktub di dalam enactment pentadbiran agama Islam sejak daripada 1963 lagi. Dan perkara itu bukan semata-mata daripada 1963. Kemudian berlaku pindaan pada 1998 ataupun 1994 kalau tak salah. 1994 kalau tak salah saya lah, kan. Kemudian 1988. Mungkin kita kata sekali dengan kita memperkatakan enactment ni, mungkin doktor boleh menghuraikan juga berkenaan dengan prosedurnya. Prosedurnya. Apa yang kita terlibat sebenarnya berdasarkan apa yang diperuntukkan oleh kata enactment itulah. Prosedur. Prosedurnya sebagaimana kita jelaskan dari sudut keahlian dahulu. Okey, keahlian dahulu. Berdasarkan enactment. Kalau kita tengok daripada 1963, asasnya keahlian Jawatankuasa Fatwa ni sikit je, 5 orang je. Pengerusi, kemudian 2 orang daripada ahli majlis, dan 2 orang daripada bukan ahli majlis. Dalam kalangan ahli agama lah. Sebab dia berkaitan dengan hukum syarak. Itu mula-mula dulu. Mula-mula. Okey. Kemudian 1988 dipindah. Dipindah kepada 6 ahli. Maksudnya tak kisah 6 sahaja. Maksudnya sama ada 2 ataupun berapa tak kisahlah, tetapi perlu ada dalam kalangan ahli majlis dan bukan ahli majlis lah. Tapi bilangannya ditambah. Daripada 5 tadi kepada 7 lah. Kepada 7. Itu asasnya gitu. Dan pembuatan fatwa yang kita bincangkan hari ini adalah berasaskan kepada bilangan 7 tadi tu. Bilangan 7 tadi. Keanggotaannya sebanyak 7 orang. Seramai 7 orang. 7 orang. Okey, itu yang pertama, keanggotaan. Kemudian dari sudut prosedurnya. Prosedurnya macam itulah, maksudnya urus setia Jawatankuasa tersebut akan mengangkat isu yang diperlukan untuk dikeluarkan fatwa, kemudian dibincangkan. Maksudnya ada paper lah, ada kertas kerja yang dikemukakan dahulu. Dikemukakan sebagai asas lah, sebagai premis. Betul. Asal ataupun asas, basisnya lah kepada satu-satu isu tersebut. Kemudian barulah dibincangkan. Semua ahli-ahli Jawatankuasa fatwa ataupun syara'iyah itu akan mengeluarkan pandangan mereka lah terhadap satu-satu isu tersebut. Dan akhirnya bukan saja memberikan pandangan, termasuk juga berhujah. Hujah termasuk juga kita kata ada pro dan kontranya, kan, dan sebagainya. Okey, berikutnya akhirnya barulah sama-sama kita akan tengok. Ana rasa benda ini daripada awal Perlis ini dia lain sikit. Daripada awal ini pembuatan fatwa, sirahnya itu ataupun teks fatwanya itu bukan pihak lain yang buat. Dia memang lahir daripada wording ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa itu sendiri. Dan dikarang secara bersama. Dikarang secara bersama. Satu baris, satu ayat sampailah lengkap. Begitu. Setakat temu bual yang saya laksanakan lah, kajian saya dengan Datuk Mufti yang sebelum ini dan beberapa ahli Jawatankuasa yang lain, memang mereka pergi ke tahap
menyusun atur teks fatwa itu secara bersama. Ya. Dan akhirnya dikeluar secara bersama lah. Maksudnya dibaca dengan penuh rasa kita panggil puas hati dengan teks tersebut, maka barulah dikeluarkan fatwa tersebut. Betul. Kemudian begitulah macam saya katalah, bila fatwa itu dikeluarkan dah ada keputusan, keputusan itu perlu dibawa kepada majlis lah. Kepada majlis. Maka bersidanglah majlis mesyuarat maib. Dan di mana pelbagai ahli-ahli dalam kata latar belakang yang lain, kita kata dalam pentadbiran kerajaan, undang-undang sivil dan sebagainya pun akan bersama-sama memberikan sudut pandang masing-masing terhadap fatwa itu. Maka akhirnya disebutkan bahawa fatwa itu keluarkan, diperakukan ataupun dipersetujui oleh maib, dan disebut sebagai fatwa maib pada masa itu. Okey, maka berikutnya sebagaimana yang saya jelaskan tadilah, perlu dibawa, dipersembahkan ke hadapan Tuanku Raja Pemerintah untuk mendapat perkenan baginda. Maka selepas itu barulah pergi kepada apa yang dikatakan proses pewartaan, pelaksanaan, pemahaman masyarakat, penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi itu kita kata prosedur yang diamalkan pada tahun 88 dulu. Kita balik kepada tahun tersebut lah. Betul. Tahun tersebut. Jadi kita kata sekarang ni mungkin ada sedikit perbezaan, tapi asasnya kita bermula daripada tahun 88 ataupun lebih awal lagi daripada itu. Dan saya perlu jelaskan di sini bahawa proses tersebut bukan proses yang kita buat ikut suka hati. Dia mengikut proses sebagaimana proses yang ada sumber kuasanya, punca kuasanya daripada elemen itu sendiri, dan kemudian lahirlah kaedah-kaedah yang di bawahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha Dr. Akram, dalam tiap-tiap kali episod kita, kita tidak boleh tinggal kita punya segmen tetap, iaitu pelik perlih. Dan berkenaan dengan pelik kita perlih ini, memang perlih masih juga menyebut fatwa sebagai fatwa, tetapi cara menyebutnya itu, cara orang tua-tua lama-lama ni, mungkin sekarang ni semua orang sudah selaraskan seperti mana yang disebutkan dalam istilah bahasa Arabnya atau istilah fiqhnya. Tapi pada satu masa dahulu, fatwa ini diistilahkan dalam peringkat rakyat, dalam peringkat akar umbi, disebut sebagai petua. Walaupun kita kata kita tidak nafikan, salah satu makna petua adalah semacam kita kata pedoman atau panduan atau tips bagaimana untuk membuat satu perkara, untuk menghilangkan satu masalah, satu penyakit. Kadang-kadang kita kata untuk menghilangkan kotoran degil. Pada kata baju pun dia ada petua dia, kan? Tetapi maksudnya orang perlih pada satu masa dulu, petua pun disebut petua, fatwa pun disebut petua juga. Kan? Jadi dalam ni pun sebut petua juga kan, dalam sidang dewan Dewan Negara, Parlimen. Mungkin juga disebut petua juga. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita mengenang pada zaman silam lah. Tapi Dr. Azman, menariknya bila ada kaitan antara petua dan fatwa ini, dia balik kepada sifat fatwa itu sendiri. Sifat ada seolah-olah macam dijalankan dengan izin due diligence. Macam seolah-olah petua untuk petua untuk hirasatul dunia, dan fatwa untuk iqamatuddin. Ataupun dengan izin seolah-olah petua ni adalah bagaimana kita menjalani kehidupan dengan kita nak mempermudahkan menyelesaikan masalah-masalah yang kehidupan biasa manusia. Sedangkan kita kata fatwa adalah bagaimana kita nak menjalani kehidupan beragama dengan lancar dan dengan lebih kita kata tertib dan juga sebagainya.
Itulah. Ya, jadi macam seolah-olah macam tu kan? Ya, seolah-olah macam tu lah. Jadi mungkinlah dia kita berjalan kata, seiring tu. Ya, jadi maknanya seolah-olah dalam bahasa itu ada pemikiran perlih juga, dan juga kita kata ada pemikiran fiqahnya atau pemikiran agamanya sekali dalam istilah bahasa kita. Dalam bahasa walaupun dialek. Akhirnya digunakan di mana-mana lah. Kan petua itu kan. Ya, jadi asasnya begitu ya. Jadi kita kata macam biasa ni kita akan minta ayat lah. Daripada yang berusaha doktor. Ayat ni yang sebagai kata tetamu, kita kata apa ayat ni yang biasanya akan digunakan dengan menggunakan perkataan petua tu, yang bermakna fatwa. Kan? Apa dia duduk fikir saya ni. Ya. Tapi itulah, selalunya bila kita kaitkan petua itu petua lah, orang tua akan kata apa dia petua. Ya. Cuba bagi petua sikit itulah, cuba bagi petua sikit. Nak buat macam ni kan, contohlah kita nak buat sesuatu benda, seorang tu akan kata balik lah, cuba bagi petua sikit. Apa dia. Jadi kita kata itu cara petua tu digunakan lah. Maksudnya kalau mungkin ayat saya ni adalah pada masa dulu-dulu, bila adanya majlis, maka majlis ni akan tabikkan petua-petua dia untuk dipelekat di masjid-masjid dan menaksah seluruh generasi perlih. Kita kata maknanya seolah-olah tu dari sudut operasionalnya lah. Betul. Maksudnya maknanya kita kata terjemahan kepada ayat saya dulu, ayat saya tadi maksudnya di majlis, bermakna di maib, bila dikeluarkan sesuatu fatwa, maka fatwa itu akan disyiarkan. Dan pada masa dulu tu kita kata mod penyebaran fatwa itu adalah dengan cara mencetaknya dan melekatkannya sebagai suatu bentuk pengumuman di pelbagai masjid dan di pelbagai surau-surau yang disebut madrasah. Walaupun sebenarnya bukan madrasah mana. Tapi saya rasa pendekatan tersebut sampai sekarang dilaksanakan. Sampai sekarang diamalkan. Tapi maksudnya kalau kata zaman-zaman sekarang ni mungkin kita mungkin kita kena rujuk balik kenapa tempat-tempat atau papan-papan kenyataan ni sudah tidak meriah seperti dulu. Mungkin kerana banyak pemberitahuan tu telah masuk di media sosial, masuk ke WhatsApp, masuk ke apa ni. Jadi macam dulu kita akan macam perhatikan apa ditampal, perhatikan apa yang baru ditampal, perhatikan apa yang telah diturunkan dan juga sebagainya. Tapi sekarang ni nampaknya masih ditampal, tetapi nampaknya tak dibaca. macam adakah kerana perlu disegarkan balik? Itulah saya rasa yang tu lah, perlu disegarkan kembali lah. Jadi ataupun kita kata untuk generasi muda pula, lagi dia tak erti. Untuk kita merujuk kepada papan-papan kenyataan. Kita bila kita pergi ke masjid kan, masjid, kita akan pergi ke papan kenyataan dulu. Kebiasaannya lah kita akan pergi, kita akan tengok apa yang ada di papan kenyataan itu. Mungkin itulah menunjukkan generasi kita lah. Kan? Dan maksudnya kita kata walaupun dengan berat hati kita nak mengaku, tapi maksudnya kita pun dah masuk dalam kita kata kategori generasi yang lain kan? Gap generation. Betul. Jadi itu generation gap antara kita kata perkara yang kita telah kongsikan berkenaan dengan pelik perlih berkenaan dengan pelik perlih. Okey, untuk segmen kita yang apa nama kita kata berikutnya, kalaulah kita nak pergi kepada fatwa tahun 88 ini, siapakah yang tergolong dalam ahli sunnah wal jamaah, dan bagaimana kita memahami tentang perspektif fatwa ini berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kita kena faham bahawa perkataan ahli sunnah jamaah ini keluar atas asas beberapa asas. Okey. Dari sudut politik pun dibincangkan, maksudnya politik yang berlaku ketika politik dan pemerintahan. Politik yang berlaku ketika zaman selepas Nabi Muhammad SAW itu perlu juga kita lihat. Sebab
terbitnya perkataan ahli sunnah wal jamaah itu dalam konteks politik, umat Islam ketika itu juga memberi refleks yang perlu kita lihat pada takrifan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Kerana dia telah mengeluarkan dua ataupun dia telah membezakan antara dua ataupun tiga kelompok yang lain dalam konteks politik ketika itu. Okey. Yang menyokong yang hanya menyokong Ali sebagai khalifah itu kita panggil sebagai Syiah lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Khawarij yang tidak menyokong mana-mana, dia keluar terus daripada sokongan antara sama ada Ali ataupun para sahabat yang lain lah. Yang terakhir ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya kalau kita ambil dalam konteks tersebut, pada sisi politik ketika itu, itu takrifan yang ada pada Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut lah. Maka kita boleh faham daripada situ bahawa Syiah tidak tergolong di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Khawarij tidak tergolong di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Benar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita boleh ambil dalam konteks sisi sebagaimana Rasulullah SAW sebut khairul qurun qarni. Thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu atau kama qala Rasulullah SAW. Itu sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sebagaimana yang ada dalam takrifan ini lah. Kan takrifan fatwa mengenai Ahli Sunnah Jamaah ini. Maksudnya ia adalah kelompok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dia adalah berasaskan daripada sunnah Rasulullah SAW dan kelompok para sahabat dan tabi'in. Dan atba'ut tabi'in lah, tiga generasi, tiga kurun terbaik yang telah dijelaskan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Tabari. Dalam fatwa itu sendirilah disebut dulu. Okey. Jadi kita boleh faham bahawa dalam dua sisi tersebut, siapa-siapa yang tidak berada pada konteks takrifan tersebut, maka dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Jadi maksudnya untuk kita, dia tidaklah sangat bersifat eksklusif dan tidak juga bersifat inklusif. Teramat-amat. Teramat-amat inklusif. Malah ia berada di satu pertengahan. Di antara dua ekstrim tersebut. Itulah yang diletakkan sebagai ummatan wasata itu. Kan? Tidak terlampau ekstrim dan tidak pula terlampau ringan sangat ambilan dan pertimbangannya. Kalau kita pulang kepada konteks Negeri Perlis, berhubung dengan takrif Ahli Sunnah wal Jamaah itu, apakah konteks perundangan dan pemerintahan yang kata menjadikan mengapa fatwa itu menjadi lebih penting lagi? Okey. Dia sebab kena balik kepada asas tadilah saya sebut. Di dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perlis, dalam Perlembagaan Negeri Perlis yang disebut sebagai Undang-Undang Tubuh 1948 itu, 48 itu sendiri tercatat bukan sahaja di satu tempat tetapi di banyak tempat. Tetapi asasnya pada perkara berkaitan dengan agama bagi negeri. Bagi negeri itu. Disebut dengan jelas di dalam persoalan dalam kita panggil Undang-Undang Tubuh tersebut ialah agama bagi negeri ialah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diamalkan dalam negeri. Itulah sebab tu fatwa ini keluar. Maka rentetannya adalah untuk memperjelaskan lagi siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut undang-undang tubuh ini. Dia ada dua, doktor. Dia ada dua perkara yang sangat berkaitan dengan fatwa yang berkaitan inilah. Yang pertama ialah undang-undang tubuh tersebut lah. Betul. Punca kuasa tersebut berkaitan dengan perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah dan perkataan tersebut diulang-ulang. Pelantikan raja, pelantikan pemangku haji, pelantikan raja muda, hatta menteri besar pun disebut dan juga setiausaha kerajaan negeri. Jadi maksudnya kita boleh faham di situ bahawa pihak-pihak ataupun pengurusan tertinggi negeri tersebut, top management lah kita katakan, yang berkaitan perlu dipastikan mereka itu mempunyai kefahaman yang jelas tentang Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan yang kedua ialah yang ada dalam enakmen pentadbiran agama Islam itu, yang membabitkan tentang sumber juga yang diikuti.
Jadi fatwa ini dia gabungkan. Dia memperjelaskan satu yang ada dalam undang-undang tubuh berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, berkaitan dengan sumber yang diikuti. Okey, dalam kata enactment, pentadbiran. Yang mengatakan bahawa sumber rujukan bagi fatwa adalah Al-Quran dan sunnah itu atau sunnah. Jadi agak kita panggil perlu kepada penjelasan yang lebih detail. Apa itu Ahlussunnah dan apa itu ambilan hukum mereka. Jadi dia datanglah itu yang saya kira fatwa 1988 ini sebagai titik tolak yang sangat signifikan kepada polisi dan dasar agama Islam di negeri Perlis itu sendiri. Gitu. Dan sesuatu yang yang kata kita alami 36 tahun yang lampau, tapi masih terngiang-ngiang dan masih lagi membekas dan masih lagi menjadi suatu suatu asas kepada perubahan paradigma yang berlaku dalam kata negeri kita. Kita kata macam tu. Jadi pada kata masa tu juga kita kata ada sampai kita kepada satu segmen iaitu berkenaan dengan ambil perawa. Iaitu khususnya siapakah ahli-ahli jawatankuasa syariah atau ahli-ahli jawatankuasa fatwa yang bersidang pada masa itu. Nampaknya bertahun-tahun juga sehingga terbitlah fatwa yang akhirnya dimuktamadkan pada tahun 88 itu. Siapakah antara ahli-ahlinya? Okey. Benda ni dia ada banyak maksudnya banyak sumber yang kita dapatlah daripada keahlian ketika itulah. Sumber itu sumber dokumen pun kita dapat, sumber temu bual pun kita dapat lah. Temu bual itu bukan temu bual biasa-biasa lah, temu bual dengan ahli jawatankuasa syariah itu sendirilah. Okey. Kalau boleh saya mention di sini, kalau saya dah jelaskan tadi bahawa pada tahun 1988 telah diubah ataupun telah dipindah keahlian itu sendiri daripada 5 orang kepada 7 orang kan. Daripada 7 orang, dan 7 orang itu bermula pada tahun 1988 itu ialah yang pertama ialah tentulah mufti itu sendiri. Datuk Mufti ketika itu ialah Datuk yang bertindak sebagai pengurusi jawatankuasa syariah ketika itu ialah Datuk Mat Jaya lah. Sebagai pengurusi dan juga mufti kerajaan negeri Perlis ketika itu. Kemudian yang kedua ialah Ustaz Abdul Rahman. Abdul Rahman Ismail. Kemudian Datuk Nordin. Kemudian Datuk Nordin Ismail juga. Datuk Nordin Ismail juga. Mereka bersaudara tetapi bukannya sebapak. Bukan sebapak. Jadi kita kata berbetulan adalah Allahyarham Ustaz Abdul Rahman Ismail adalah bapa saudara juga kepada Datuk Nordin Ismail. Tetapi maknanya kita kata dia bukanlah adik-beradik. Dia bukan kita kata adik-beradik kandung tu. Tapi memang kita kata bapa saudara tu betul lah. Betul. Okey. Kemudian Datuk Dahlan bin Muhammad Zain. Datuk Kaya Bakti. Dahlan atau Dahman bin Muhammad Zain. Yang ketiga ialah Datuk Alim Setia Ahmad bin Yusof atau gelarannya Ustaz Ahmad Libya. Itu yang kelima. Kemudian Datuk Dr. Harundin. Datuk Profesor Dr. Harundin yang waktu itu adalah merupakan profesor di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang terakhir ialah yang digelar sebagai Maulana Sa'ad. Sa'ad Janggut. Itu. Ataupun kita kata nama sebenar beliau adalah kita kata beliau disebut kita kata Maulana Sa'ad kerana beliau mempelajari agama ni di India dengan sistem Deobandi. Dan sekali lagi beliau adalah Maulana Tuan Guru Haji Sa'ad bin Ismail. Jadi maknanya dalam antara ketujuh-tujuh ilmuwan yang duduk dalam jawatankuasa syariah ni, 3-nya adalah bin Ismail. Tetapi tidak bersaudara secara ni lah kan.
Dan keseluruhannya telah dipanggil pulang oleh Allah SWT. Keseluruhannya telah meninggal dunia. Ya. Kalau tak silap saya juga yang bertindak sebagai urus dia adalah waktu tu adalah pengarah kepada Jabatan Ahli Agama Islam yang waktu tu baru diwujudkan, diasingkan daripada MAIPS. Jadi pada waktu itu pengarah JAIPS yang pertama tak silap saya adalah pun kita tidak pasti sama ada masih hidup lagi ataupun sudah dijemput pulang ke rahmatullah, iaitu Tuan Haji Muhammad Sa'ad bin Mihmat. Kalau tak silap lah. Kan, jadi itu antara orang-orangnya lah. Kan, jadi apa nama yang tu bila kita memperkatakan segmen ambil-ambil perawa, jadi kita ada misalnya Datuk Ketua Mak Jaya mempelajari agama di, kita kata Al-Azhar Mesir. Kemudian yang belajar di tempatan, tapi dengan guru-guru dari Mesir juga. Di kata Madrasah Alawiyah, kita kata Diniyah ni adalah Ustaz Abdul Rahman Ismail dan juga Ustaz Datuk Setia Bakti Nordin bin Ismail. Kemudian kita ada Ustaz Datuk Khaya Bakti belajar di Iraq. Baghdad. Kemudian kita ada Datuk Ahmad Yusof di Azhar. Kemudian dia pergi ke Libya. Seterusnya kita ada Datuk Profesor Harundin juga di Al-Azhar. Dan Maulana Sa'ad di India. Durban. Di India ya. Jadi maksudnya dengan pelbagai latar belakang itu. Jadi insya-Allah nampaknya, maksudnya dengan kepelbagaian latar belakang keahlian tersebut, inilah hasilnya. Hasil penakrifan mereka terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah kita kata daripada pelbagai madrasah pemikiran dan madrasah fiqh di timur, di barat, utara dan selatan, kesemuanya berkumpul dalam satu wadah, itu Datuk Ketua Syariah di bawah MAIPS. Dan akhirnya lahirlah kita kata fatwa pada tahun 88 ini. Tuan-tuan dan perempuan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada, nampaknya waktu telah mencemburui kita. Tetapi jangan bimbang, jangan takut, kita akan bertemu sekali lagi untuk kita menghabiskan suatu pembacaan dalam usaha kita untuk mengimbas kembali kita kata fatwa tahun 88 ini. Dan isu-isu di dalamnya dan kaitannya dengan pelbagai juga isu yang berlaku pada tahun 2024 ini sebenarnya akan kita huraikan lagi dalam episod yang satu lagi yang berkembang berkenaan dengan tajuk ini. Dan mungkin kita boleh kaitkan juga dengan perkembangan semasa. Sudah pasti. Maksudnya perkembangan semasa dari sudut pendetilan lebih lagi tentang kaedah ataupun kita panggil method lah. Method yang kita ambil berdasarkan perkembangan semasa lah. Maksudnya kita kata episod yang satu lagi sudah pasti adalah kita kata bagaimana bergaungnya atau bergemanya fatwa ini, dia masih lagi jelas dan tuntas pada tahun 2024 ni, insya-Allah. Jadi sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita, Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahlan Elias Dahman, ahli jawatankuasa fatwa Orang Kata Negeri Perlis dan juga ahli Majlis Mesyuarat MAIPS. Begitu juga kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, di atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan kepada podcast ini. Juga teristimewa kepada rakan-rakan teknikal di Suara Sunnah Channel yang telah menyediakan segala sokongan teknikal, dan tidak dilupakan kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah menonton dan menyokong podcast ini, dan juga telah melanggan, subscribe, like dan komen dan forward kita punya siaran juga. Terima kasih sekali lagi. Salah silap Perlis mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.